Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Ini jumpa dengan Safi, orang yang baik-baik ni, Allah sayang semua sekali. Jadi sebenarnya kan, Safi dan kita semua, kita dalam hidup ni, kita nak Allah sayang kita. Siapa pun dalam dunia, siapa sahaja dalam dunia ni, kita semua sama je. Kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah terima kita. Kalau Allah sayang, Allah terima kita, dunia kita berjaya, akhirat kita berjaya. Jadi jumpa Safia ini rasa seronok lah. Saya rasa bahagia sangat. Jumpa rasa seronok, rasa semangat. Rasa seronok, rasa semangat. Sebab yalah, Safia orang baik-baik. Orang baik-baik, Allah sayang. Jadi kita semua sama je kan. Jadi bila dapat jumpa Safi sedia nak jumpa. Safi sekejap Saya ada masalah teknikal sikit. Okey. Salah IG. Sekejap kan, tengah ni. Tengah on kat IG ni. Alhamdulillah. Tak apa, dekat Facebook Masya pun Allah. 500 dah masuk. Baik, jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, jumpa dengan Safi ni. Safi ni orang baik, Allah sayang. Jumpa Safi ni rasa seronok lah. Sebenarnya lama dah nak jumpa, tapi orang kata ketentuan Allah tu tak sampai. Rasa dah 3 minggu dah Ustaz, sebulan. 3 sebulan lebih kot. Sebulan lebih. Hari-hari kami selalu ada mesej-mesej nak jumpa. Betul, tapi nak tak ziarah pernah, Safi. tak pernah nak post dalam IG pun. Jadi orang cakap bukan, kau ni nak ambil apa pula kan. Yelah, tapi jadi saya rasa keep contact juga. Saya banyak lama dah mesej Safi. Safi pun ada mesej saya. Sama-sama lah mesej-mesej. Tiba-tiba Kadang Safi dulu, kadang saya dulu. Kadang nanti tiba last minute pula hari ni. Bila setiap kali terdetik nak mesej Safi, kadang Safi mesej, kadang dia macam tu. Betul. Jadi sebenarnya kan, jumpa Safi ni kerana Allah SWT. Tuan-puan sekalian, kita semua sama je kan. Safi, saya, Abid Liu ke tuan-puan, kita semua nakkan keredaan Allah SWT. Dalam hidup ni kita nak Allah redha kita. Bila Allah redha, kita berjaya, bahagia dunia dan akhirat. Ada sekali, ada sahabat Nabi SAW. Nabi nampak dia dekat pasar. Nama dia Zahir. Nabi pergi pada belakang. Dia ni orang kampung, orang biasa. Dia selalu jumpa Nabi, dia bawa hadiah. Atau Nabi nampak kat pasar, Nabi tutup mata ke belakang. Dia gembira Nabi pilih bergurau dengan dia. Nama dia Zahir, riwayat Tirmizi. Nabi pergi tutup mata belakang, dia pun rasa gembira Nabi peluk dia. Ramai orang dekat pasar, dia pula cacat, dia orang kampung biasa-biasa. Bila Nabi peluk dia rasa gembira. Dia kata Nabi bergurau dengan dia, siapa nak beli budak suruhan ni, dia macam hamba lah. Siapa nak beli dia? Dia kata, Rasulullah, tak ada orang nak saya ni. Sahabat dia rendah diri, tak ada orang nak saya. Sabda Nabi, yang lebih kurang maksudnya, kamu tak dikenali dalam dunia, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah SWT. Dikenali di langit. Jadi maksudnya, siapa saja dalam dunia ni, kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah terima kita. Jadi baik, siapa pun dalam dunia, kita belum tahu nasib akhir kita. Sebab tu bagi saya punya prinsip dalam hidup saya percaya setiap orang dalam dunia ni, kita semua sama. Kulit putih, kulit hitam, siapa saja, Abid Liu ke, Safi Ilyas ke, siapa kan. Semua kita semua sama, kita nakkan keredaan Allah SWT. Jadi setiap kali kita puji Allah macam ni Safi, Allah suka, Allah sayang. Dalam hadis kita duk berbual cakap pasal Allah ni, kebesaran Allah, nama kita dan nama mak ayah kita disebut dalam majlis para malaikat. Sekarang mak ayah kita glamour dalam majlis para malaikat. Para malaikat ni lagi glamour pada kat parlimen, daripada duduk mungkin dengan Donald Trump ke kan. Duduk majlis para malaikat ni lebih besar, lebih mulia daripada tu. Sebab orang yang ada iman, dalam di Safi, di kita semua ni, ada yang lain 2-3 orang lagi ni. Dalam diri kita semua ni ada iman. Iman ni walaupun sebesar zarah, Allah bagi syurga 10 kali dunia. 10 kali dunia. Jadi iman ni berharga. Saya Safi, masa azan anak nombor 3, anak 4 orang. Saya pun nangis masa tu. Dekat bilik operation, tengok isteri operation. Susah juga punya sakit balik. Bila dapat baby tu, saya pun nangis. Nurse tanya, Ustaz kenapa nangis? Saya kata masa saya dapat kenapa nangis masa saya dapat anak ni? Saya kata semalam ada orang yang saya sayang, keluarga saya yang saya sayang. Dia baik, dia suka
kuil dekat jauh-jauh sampai ke China. Dan saya Cina, jadi dia pun jadi dia, tapi orang yang saya sayang tu dia dah meninggal dunia dan dia mati tanpa Islam. Dia baik. Jadi saya rasa sedih dan saya kata untung anak saya lahir dalam dunia dapat dengar Allah, dapat dengar nama Nabi SAW. Jadi sama juga macam Safi kan. Safi saya, kita semua beruntung. Safi lah lebih mulia, baik, Allah sayang. Lahir dalam dunia dapat dengar nama Allah. Lahir dalam dunia dapat sebut nama Allah. Inilah anugerah yang paling mahal sekali, berharga. Safi sekarang umur 20. Boleh tahu umur ke rahsia? 24. 24. Jadi Safi umur 24 tahun. Allah sayang, 24 tahun dapat kenal Allah, dapat sebut nama Nabi SAW. Nabi SAW mesti sayang pada kita semua, tuan-puan, pada Safi semua sekali. Sebab hari-hari Nabi doa kita dapat hidayah, hari ini kita dapat hidayah. Jadi mengenal Allah SWT ni nikmat yang besar, lagi mahal daripada segala-galanya. Sebab satu masa nanti segala-galanya hancur. Kita akan binasa, setiap orang pasti akan mati. Orang miskin, orang kaya, tua, muda, kita semua akan mati, tak kisah siapa. Satu hari semua akan habis. Satu hari semua sekali kita akan tinggalkan. Satu hari nanti semua benda dalam dunia ni semua kita tinggalkan. Tak ada apa pun yang dalam dunia ni yang kekal. Satu hari nanti semua habis, binasa. Tapi apa yang kekal? Bila kita ada iman, kalau kita buat amal soleh. Jadi orang miskin atau orang kaya, siapa saja, bila kita dekat dengan Allah, Allah sayang kita. Jadi sebab tu Safi kan, Allah sayang Safi. Safi orang bertuah, orang baik, Allah sayang. Kita semua sama. Jadi kita berusaha setiap hari dalam hidup mendekatkan diri pada Allah. Allah kata fafirru ilallah. Marilah berlari menuju kepada aku. Bila kita berlari menuju pada Allah, Allah sayang kita. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah sayang kita semua. Saya ingat begitu kan, walaupun pun terjadi dalam hidup kita, walaupun apa ujian yang datang, saya ingat Allah sayang saya. Segala apa pun datang ujian supaya kita semakin dekat pada dia. Jadi bila kita makin mendekat pada Allah, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Kejayaan betul-betul. Dalam Quran Allah berkata wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang mula-mula dan terdahulu, orang muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau kita ikut mereka, Allah redha pada kita, kita redha pada Allah SWT. Tapi kadang-kadang dalam dunia ujian datang kan. Kadang-kadang saya sendiri kita, kadang bila contoh kita buat apa-apa, kadang agama ni rasa macam berat, beban juga. Dia kata macam apa? Macam rusa. Kita tengok rusa. Rusa kan? Kan rusa bertanduk cantik kan? Jadi dia selalu, kita kadang-kadang kita bangga tanduk tu, kita pun jalan gini mana kan? Kita bangga tanduk lah, apa masuk hutan. Dia kadang-kadang rusa kata, ya apalah kaki ni menyusahkannya, tak lawa, kaki yang buruk. Tanduk lawa, kaki tak lawa. Jadi dia pun pergi, satu hari dia tersangkut dekat ustaz-ustaz bagi contoh lah. Tiba-tiba tanduk tu tersangkut dekat dahan. Dia pun tak boleh lari mana-mana. Hari tu dia menangis. Tahu dia kata apa? Kaki selama ni aku marah kau, aku hina kau. Hari ni kau yang selamatkan aku. Tanduk yang aku banggakan ni, rupanya akhirnya dia tak dapat. Dia makan diri. Jadi sebenarnya begitu semua orang. Saya sendiri Safi kan. Maksudnya bila kita lalu hidup ni kadang-kadang ada benda yang kita suka begini. Atau dalam kita, orang anggap setengah orang, termasuk saya sendiri dalam keadaan ujian untuk kita anggap kadang-kadang benda ni macam dunia ni macam segala-galanya untuk kita kan. Kadang agama tu jadi beban. Contoh beban. Sebab tu macam Safi masya-Allah selalu bayar zakat, semua sedekah kan. Macam orang setengah macam orang berniaga, nak sedekah pun jadi kedekut kan. Zakat pun kedekut kadang-kadang. Sebab dia rasa macam beban. Tapi sebenarnya kita faham, dengan sedekah zakat je Safi selalu buat, belajar anak-anak makan-makan semua saya tengok masya-Allah, tahniah syabat. Jadi makin kita beri rupanya Allah makin sayang kita, makin sayang. Jadi sebab tu asas dia pertama, kita syukur Allah sayang kita. Itu pertama. Dapat Islam. Dan saya syukur dapat Islam, dapat iman, rindu. Saya paling ni Safi, mula-mula 12 tahun dulu saya jalan, saya tengok apa masa keluarga kali pertama saya dengar cikgu saya kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Satu solat 80 tahun dalam neraka. Maksud tu Safi, saya pun nangis, air mata laju. Saya mula fikir mak ayah saya. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Saya tak nak keluarga saya masuk neraka. Itu cita-cita saya yang pertama. Cikgu dalam kelas saya. Saya balik rumah nangis. Tengok mak ayah saya nangis. Dia orang baik-baik semua, saya sayang dia orang. Tapi lepas tu hari doa, satu hari sikit-sikit, keluarga saya makin dekat, belajar kenal Allah, belajar sembahyang. Hari tu saya nangis. Bila keluarga saya mula sembahyang semua tu, tapi rasa sedih, rasa sebab. Dan tu hari yang paling bahagia hidup saya. Masa tu saya umur 12 tahun. Kali pertama belajar sembahyang, kali pertama dengar pasal Nabi Muhammad.
kali pertama dekat dengan Allah, baru belajar nak semayang semua sekali. Maksudnya ikut orang keluar 3 hari tabligh tu. Pergi khuruj tu 3 hari. Macam Safi pergi yang sebelum ni. Macam tu lah. Tiba-tiba nangis Safi seorang. Tengok kiri kanan tak ada orang, nangis kuat-kuat. Oh, nikmatnya menangis di jalan Allah SWT. Seronok kan dapat nangis kuat-kuat jalan Allah ni. Rasa dekat. Kalau boleh kat rumah seorang. Nak kat situ je. Nak nangis kuat-kuat. Nak duduk kat situ, duduk kat jalan Allah, nangis. Lepas Allah tu nikmat. Rupanya bila kita rasa kita ada Allah bersama kita, jadi kita rasa bahagia dalam hidup ni. Seronok. Itulah nikmat yang satu dunia tak boleh bagi. Siapa-siapa pun tak boleh bagi, melainkan kita kena dekat pada dia, rapat pada dia, sayang pada Allah. Safi tahniah lah, syabas kan. Saya sayang Safi kerana Allah. Daripada mula tengok dulu, saya rajin tengok dulu. Safi kan famous, terkenal. Saya tengok dulu. Masa tu saya terkenal juga, tak terkenal macam Safi lah. Jauh lah kan. Tengok, oh insyaAllah, tengok Safi hijrah. Semua saya tengok pada jauh. Tengok rasa kagum. Bila apa semua rasa gembira tak amat sangat. Dan saya sentiasa berdoa sampai hari ni kan, doa supaya bagi saya semua ni sama je. Kadang ujian datang dalam hidup, kadang kita dapat lawan, kadang kalah sikit. Saya pun sama. Saya pun macam ni, nampak je janggut panjang, kopiah sama je, saya tak ada beza pun. Saya memang tak pernah pandang mana-mana orang macam apa-apa semua macam orang sekat ni, saya tak akan macam tu. Sebab dulu keluarga saya begitu juga. Kadang ada setengah orang pandang ni. Saya faham keluarga saya kan. Kadang orang cakap begini. Tapi saya tahu semua orang dalam dunia, saya percaya doa ni sangat ajaib. Dengan doa boleh mengubah apa saja. Dan ikhlas kita menegur dengan berdoa. Jadi lama saya tunggu nak jumpa Safi ni. Maknanya setelah daripada mula-mula Safi berhijrah tu berapa tahun dah Safi? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas, makna dan lebih. Masa saya ada ujian, maksudnya pergolakan, ya Allah, rasa macam nak jadi pona balik lah. Masa tu sebenarnya saya ada DM Ustaz tau. Saya cuba cari siapa yang boleh mendekati saya. Masa tu mana-mana yang rapat dengan saya, dia sibuk. Jadi saya macam kehilangan kawan, kehilangan banyak orang yang saya hilang. Dan saya memang seorang masa tu. Jadi bila saya cakap, ya Allah, orang cakap Ustaz Abid Liu, saya pun cuba DM, tapi Ustaz pun tengah busy apa semua, buat kuliah untuk pelajar apa semua. Jadi kata, ya Allah, aku memang tak kuat ni, kata ni kan. Memang itulah, jadi terpatah jugalah ujian tu, dugaan tu. Dulu tak, masa mula-mula sekali Safi ingat tak, mula-mula keluar jalan Allah dulu, yang masa tu mesti nangis kan. Mesti banyak nangis, doa seorang-seorang saat tu bangun malam. Macam mana rasa? Dia macam ni Ustaz. Dia perasaan sekarang dan dulu, masa kita ada rasa nikmat iman, orang kata kita bodoh pun, kita menangis air mata. Orang kata kita pui pun, kita rasa menangis air mata. Kita pandang orang kafir, kita rasa macam saya kan banyak kilang ke Cina. Jadi kita pandang dia, kita rasa kesian. Jadi bila kita ada rasa nikmat iman tu, hati kita ni sensitif. Yang saya alami lah, kita sensitif. Masa tu bila orang saya berhijrah, orang cakap marketing apa semua, saya rasa macam orang kata penunggang agama, disebabkan politik kilang buat ciplak produk saya. Jadi orang bash saya. Orang kata saya ni jahat, stoki kata saya ni jahat, founder menipu apa semua, everything. Jadi kat situ kita rasa macam, saya tahajud, saya bangun, saya kata, ya Allah, ujian apa kau nak bagi dekat aku? Aku tak sanggup ujian ni. Sebab selama ni saya minta ujian daripada Allah. Sebab saya kata ujian tu tanda Allah sayang. Sebab selama saya fasa saya berhijrah tu dalam 8 bulan, saya tak ada, saya rasa hidup saya aman je, duit masuk, tak buka handphone pun, saya pergi keluar kurus apa, saya memang tak layan bisnes. Saya memang kata saya nak fokus kepada hijrah ni, nak keluar dakwah apa semua, nak keluar kurus 3 hari apa semua, 7 hari, 44 hari saya azam. Maksudnya kalau boleh meninggalkanlah saya waktu tu, impian saya. Lepas tu bila kita minta ujian, tiba Allah bagi, tak tahu dia hantar general iblis mana, dia petik saya sikit je. Saya macam, ya Allah, saya menangis. Saya rasa macam, kenapa orang kata aku tengah agama, ya Allah? Kalau aku nak beritahu satu dunia pun, aku memang masa tu saya seorang Ustaz. Masa saya di Ustaz tu, saya memang tengah down. Saya pergi Korea, saya tak tahu nak buat apa. Saya tengah down gila-gila. Saya ada konflik dalam diri saya. Saya 2 bulan saya kena tinggal dengan Pak Awo saya. Saya terus cakap, saya maaflah saya buka aib ya. Saya kena tinggal dengan Pak Awo saya seorang. Saya down. Sebab selama ni saya ingat, sebab masa saya hijrah, saya tak sentuh dia apa-apa. Saya memang fokus pada Allah SWT dan saya ajak dia ke masjid. Pagi saja saya kata kat dia, kalau awak saya tak sempat nak solat sunat sebelum subuh, awak tak payah kerja dengan saya.
Saya cakap macam tu. Saya arahkan awak kerja tu je. Lepas tu awak nak buat apa, nak pergi mana-mana ke, suka hati awak. Saya minta tolong hantar saya, teman saya untuk solat masa sebelum imam nak solat subuh. Sebab dekat, masa saya duduk Bukit Ampang, dekat je masjid saya. Memang dekat. Kadang saya jalan kaki. Sebab saya mana nak start kereta apa semua kan. Lepas tu bila dia tinggalkan saya macam terkejut. Macam saya rasa sunyi. Masa saya rasa macam, ya Allah, aku tak ada siapa-siapa. Lepas tu start kilang buat produk ciplak, buat produk tiruan. Orang best saya. Orang kata ni penunggang agama, marketing apa semua benda. Jadi dia berlaku pergolakan. 2 bulan saya makan ubat antidepress dekat Hospital Glen Eagle dengan doktor. Saya lupa doktor perempuan tu, dia kawan abang ipar saya. 2 bulan saya makan, saya tak boleh tidur. Saya kena makan ubat tidur. Saya rasa nak bunuh diri. Padahal tengah semayang ni, kita masih jaga iman kita tu sebab kita tak nak lepas. Sebab saya tak nak lepas benda tu yang saya rasa saya susah dapat. Dulu Ustaz, saya azam masa saya hijrah dulu, saya nak rasa macam mana aku rasa sekolah rendah dulu. Bila ustaz sebut pasal neraka, sampai 3-4 hari kita mimpi takutnya masuk neraka. Jadi saya nak rasa iman tu. Bila saya dah pergi ke dakwah apa semua, memang saya rasa bila sebut, saya ingat dosa saya lah dulu-dulu. Saya call ke kawan saya, maknya-maknya saya pernah ajak pergi kelab minum arak apa semua. Saya call seorang-seorang, saya minta maaf. Saya kata saya minta maaf. Sebab kalau saya laporkan duit, saya call scanner-scanner saya dulu, saya minta maaf sebab saya, awak jadi macam ni, saya minta maaf sebab saya tak nak cari diorang dekat akhirat nanti. Saya tak nak. Jadi saya minta call macam Harry. Harry adalah orang pertama saya call. Saya kata, Yana, aku nak minta maaf sebab dulu aku pernah ajak kau pergi kelab, aku ajak kau benda tak betul, aku ajak kau benda mendadah, aku mengajak kau macam-macam, aku minta maaf. Sebab mak dia amanahkan saya jaga dia. Dia orang pertama saya call. Dia kata, aku nak operate ni lusa dekat HKL. Dia kata, okey lah Mak Ayam. Kata aku, betul ke? Dia kata, betul. Dia kata, ni pilihan aku. Keluarga saya tak tahu. Yana seorang saja tahu. Lepas tu saya masuk ke hospital. Lepas tu saya tak nak dipolitikkan. Maksudnya saya tak nak sebenarnya masuk TV apa semua. Tapi wartawan mencari saya. Yana adalah saksi, Harry adalah saksi masa tu. Mereka mencari saya. Mereka cuba nak cari saya sedaya upaya. Saya kata saya sakit. Saya benda tu tengah buang. Bukan tak sakit Ustaz. Kita tengah menitikkan darah kan. Operation apa semua. Memang sakit. Lepas tu bila lepas tu mereka, Yelah, biasalah faham Ustaz saya tak sebut lah pasal benda tu kan. Jadi saya rasa saya ni seperti bahan marketing. Bahan marketing untuk melonjakkan ranking television. Lepas tu diorang jual slot. Boleh bercakap pasal produk pula masa selepas saya habis benda tu. Tapi tak apalah, saya tak kisah sebab saya undur diri. Lepas saya undur diri tu, saya keluar dakwah, saya tinggalkan bisnes sebab bagi saya duit saya dah cukup apa semua everything. Lepas tu start saya diberi ujian, teman lelaki saya tinggalkan saya dan masa saya rasa kosong. Saya tak ada teman yang nak teman saya pergi keluar dakwah. Saya tak ada teman yang nak keluar, yang nak hantar saya pergi solat sunat sebelum setiap kali masjid. Saya memang tak pernah miss. Saya orang pertama saf depan. Saya akan sampai sebelum azan. Sebab orang kata kalau boleh sampai sebelum azan banyak pahala apa semua. Betul tak Ustaz? Jadi saya amalkan benda tu semua. Solat sunat 200 solat sunat Nabi, sunnah Nabi semua saya masih ingat sampai sekarang. Lepas tu memang masa tu saya sangat stres tapi seronok. Dapat nikmat iman tu sangat seronok Ustaz. Kita pandang kita pandang pokok. Kita tak nampak pokok, kita nampak Allah. Kebesaran Allah. Bukan nampak Allah, kita nampak kebesaran Allah. Kita pandang kereta, saya kan bawa Mustang kan. Saya bawa Mustang, saya tak nampak Mustang. Saya kata macam mana Allah boleh bagi idea, ilham kepada otak orang Yahudi ke siapa-siapa lah untuk cipta kereta ni sampai dia boleh bergerak. Kita nampak semua kebesaran Allah. Kita tak nampak dah benda tu buatan manusia. Kita tak nampak benda tu objek. Itu yang saya rasa. Saya nampak semua benda. Kucing saya bisa tengok kan. Macam mana kucing bila dia cucuk dekat kulit tau. Saya kata, doktor dia cucuk kat kulit je, bukan cucuk kat otot. Macam kita kan cucuk kat darah apa semua. Dia kata kucing special. Jadi bila saya fikir, kucing kesayangan Nabi. Saya nampak kebesaran Allah. Saya memang tak nampak makhluk. Saya nampak semua kebesaran Allah. Tapi itulah saya terkandas, saya diberi ujian yang sangat kuat yang mana saya je rasa ujian tu yang mana saya dah puas menangis Ustaz. That's why saya tak ada menangis sekarang sebab saya menangis tu
Saya je tahu. Bila saya nekat nak jadi macam ni balik, masa tu saya tak ada siapa, saya tak ada kawan. Saya seorang, saya duduk kat rumah besar ni, saya seorang. Saya memang seorang, saya cuma ada staff yang setia 2-3 orang dengan saya. Staff saya pun macam saya juga, maknya tak betul apa semua. Tapi bagi saya menggaji diorang lebih baik, bagus daripada diorang melacur kat luar sana. Tu bagi saya lah. Jadi Safi kan, maksudnya yelah Allah sayang kan, tahniah. Saya kalau tengok orang, kalau orang cakap apa pun pada siapa-siapa, saya belajar Nabi Muhammad SAW ajar kita ni sayang pada semua orang. Safi baik, tahniah, Allah sayang. Sebenarnya tu satu, orang kata apa, rahmat daripada Allah. Saya bila Safi, maksudnya bila orang bila Safi berubah semula pun, ada orang cakap begini-begini, saya punya pandangan, saya faham yang semua orang, saya faham Safi cuma baik. Saya tak pernah sangka buruk. Orang selalu tag saya kat mana-mana, tag nama Safi, nama siapa-siapa lah tag saya cuma percaya. Saya tak pernah balas siapa tulis, sebab saya tahu yang semua manusia ni dia ada hati keinginan untuk jadi baik. Tanya. Kenapa orang uji saya sekarang? Apa salah saya, Ustaz? Saya tak tahu kenapa orang uji saya sekarang. Allah terima, peluk si Safi. Allah terima dia. Allah bantu. Tapi Ustaz, waktu sebelum saya tidur, saya memang akan mengucap. Sebab saya takut, saya tak boleh mengucap. Masa saya takut saya meninggal, saya mati masa saya tidur. Okey, saya jujur dengan Ustaz, ya maaf kalau saya terbuka sikit ayah saya. Tapi ayah saya kisah salam, keluarga saya semua kisah salam. Diorang datang sini tadi, dia kata kenapa tak datang esok. Kata sebab last minute Ustaz mesej, kata tak plan apa semua. Lagi pun saya demam apa semua kan. Ustaz pun tahu saya bawa balik Jakarta. Dulu ayah saya, dia seorang yang memang tak solat, tak pandai mengaji. Dia asyik kerja sebab dia nak untuk anak. Dia seorang yang kasar. Arwah abang saya penagih. Ayah selalu pukul arwah abang, so arwah abang selalu mencuri kelapa sawit orang. Selalu orang kata selalu buat masalah, pijak mak daripada pijak saya, cuci rasuk sekolah saya, duit raya apa semua. Jadi kami pinggirkan dia. Jadi kat situ ayah belajar. Ayah cakap walaupun saya macam ni, ayah cakap adik-beradik jangan pinggirkan Safi, jangan pinggirkan Apit. Dia panggil saya Apit. Jangan pinggirkan Apit walau sekali, sebab ayah tak nak benda berlaku lama berulang. Selepas saya lepas saya jadi macam ni, ayah sentiasa pergi solat jemaah kat masjid. Sebab mungkin dia tengah mencari doa yang mustajab. Memang dia subuh dia memang kat masjid. Semua setiap solat, dia solat kat masjid apa semua, everything. Yang paling saya ingat satu doa dia cakap, dia kata, Apit, dia kata, dia nak pergi umrah. Dia kata, ayah nak pergi dengan awak. Macam mana ayah nak pergi sini dengan saya yang bertetek rambut panjang masa dulu, Ustaz kan. Tapi saya itulah, orang kata, bila doa ayah ke doa mak ni kan mustajab kan. Jadi tiba-tiba satu keluarga pergi, sampai 23 orang pergi sekali mengakhiri dengan mak dia. Jadi benda tu yang kadang kita tak boleh nak expect apa yang Allah tengah rancangkan untuk kita. Tapi memang ayah saya tahu, memang cakap kenapalah family kau ni bodoh lah, kau ni anak-anak setan lah apa semua, yang kau ni tak tinggal ajar kau apa semua. Tapi orang tak tahu ayah saya daripada dulu dia tak solat, Ustaz. Dia siap pergi solat jemaah kat masjid, dia tak pernah tinggal. Kadang-kadang dia mesej saya nak minta sumbangan, kata aircon apa semua, atap bocor apa semua benda, buat kolam baru untuk ambil air semayang apa semua. Saya tak pernah post pun dekat IG. Sebab bagi saya benda tu tak perlu saya nak tunjukkan, saya nak wawakan macam buat korban ke apa benda. Jadi ayah, saya tahu niat ayah memang kerana Allah SWT dia pergi situ. Lagi satu, dia pun nak tebus salah kesalahan lama dia semasa dia, yelah masa muda kan, kita pun dalam zaman muda kita kan. Jadi, dan saya tahu ayah saya sentiasa dia pergi masjid apa semua tu, dia bangun tahajud. Daripada tak pernah tahajud, dia boleh pergi tahajud. Tapi tu juga doa saya masa saya hijrah. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak keluarga aku ni dapat rasa nikmat iman. Tolong aku nak selamatkan keluarga aku. Lepas tu, adik saya dulu seksi, Ustaz. Adik bongsu saya seksi. Sekarang tudung labuh. Al-Quran je. Dia akan baca Al-Quran sahaja. Bi'aunillah ta'ala, Al-Quran saja. Kadang datang rumah duduk atas kan. Pina buat apa nama dia? Pina Safarina. Dia buat apa? Baca Al-Quran. Dia sentiasa akan ada wuduk. Jadi dia kata, bila saya terkandas macam ni, saya kata tolong doakan saya. Family tolong doakan saya. Saya memang tak kuat.
Saya cakap saya memang tak kuat. Saya tengah tak kuat. Saya dalam keadaan yang saya tak tahu apa saya nak keluar kat jalan ni. Saya tak tahu apa yang Allah tengah uji saya. Apa yang Allah tengah tetapkan untuk saya. Saya tak tahu. Jadi Safi, ayolah. Tu saya selalu fikir, saya sebut selalu jumpa pun. Bila tengok Safi, saya tahu sebalik Safi ada doa. Dulu Safi doakan ayah, mak. Sekarang daripada dulu pun ayah, mak, adik-beradik doakan Safi. Jadi Safi bukan Safi je, sebalik Safi ni adalah doa ramai orang. Jadi saya selalu sebut, tadi pun saya ada sebut, saya tak percaya dalam hidup ni kebetulan, tiba-tiba, tak sengaja. Saya tahu yang kita bertemu ni pun Allah tentukan. Betul. Nak sebut nama dia sekali pun Allah tentukan. Lama dah lama mesti 2 bulan mesti tak jadi kita jumpa. Betul. Jadi Allah aturkan pertemuan, perpisahan tu. Jadi saya cuma percaya satu. Dengan ziarah yang baik, puji Allah, saya sendiri pun mudah-mudahan makin jadi lebih baik dalam hidup saya. Safi pun sama juga. Ya, semua tu kerana Allah sayang. Dia tak ada 10 jawapan, 9 jawapan, tak ada 5 jawapan. Soalan Safi tu kan, kenapa Allah uji tak ada 4 jawapan, tak ada 3 jawapan, 2 jawapan, jawapan cuma satu. Sebab Allah sayang kita. Allah nak kita lebih dekat pada dia. Allah nak kita berubah jadi lebih dekat dengan dia. Jaga solat awal waktu kan. Jaga solat awal waktu. Jangan tinggal solat. Dan kita berusaha, kalau kita jaga solat ni, kita hamba Allah SWT. Jadi Safi baik. Dan kalau Safi nak tahu, Nabi pun sayang kat Safi ni, Muhammad SAW. Dia hari-hari doa dengan kita siang malam. Kita tak kenal Nabi, tapi Nabi tak pernah berhenti doa untuk kita semua. Nabi duduk-duduk saja, Nabi kata, aku rindu saudaraku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Nabi sahabat kata, kami saudara kamu. Nabi kata, tak, kamu sahabat aku. Aku rindu saudaraku. Tak, kami saudara kamu, tak, kamu sahabat. Nabi kata, saudara aku ialah orang yang tak pernah tengok aku, tak pernah dengar aku, tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman pada aku. Okay, Nabi tak pernah jumpa kita, tapi sangat sayang kita. Dalam Sahih Muslim, Nabi sujud sepanjang malam, nangis doa. Hari-hari Nabi nangis doa untuk kita semua. Manusia yang paling mulia, yang paling Allah sayang. Kita mungkin kata dia handsome, dia cantik, dia kaya, dia hebat. Ada orang kata dia ni baik, ada orang kata dia ni baik, ada orang kata dia jahat, ni baik. Tapi ni manusia yang Allah yang jadikan manusia kata beliau baik. Nabi Muhammad SAW. Manusia sangat mulia, wajah beliau sangat indah. Lebih bercahaya daripada bulan. Lelaki yang sangat baik dan mulia ini hari-hari doakan saya, doakan Safi, doakan keluarga Safi, doakan keluarga saya. Jadi Nabi berjuang siang malam untuk kita. Dan Nabi sayang kita. Dan Allah sayang kita lebih pada kita, siapa-siapa pernah sayang kita. Dia kenal kita lebih pada kita kenal diri kita sendiri. Kadang-kadang Safi kan, kita rasa macam kita kenal diri kita, macam kita tahu. Tapi kadang-kadang, tapi sebenarnya Allah kenal kita lebih pada kita kenal diri kita sendiri. Dia sayang kita. Dia jadikan agama, hukum-hukum agama ni cuma kerana dia nak kita bahagia. Dia tak nak kita susah, dia tak nak kita sedih, dia tak nak kita derita. Dia nak kita hidup dalam keadaan tenang, bahagia. Dan bahagia sebenar tu bila kita mula jadi hamba Allah yang baik, dengan memula jaga solat 5 waktu. Dan pelan-pelan yang lain-lain kita berusaha. Asas dia jaga solat 5 waktu. Rajin pergi majlis ilmu, nanti mungkin pelan-pelan keluar jalan Allah sehari 2. Ataupun begitu sikit-sikit macam ni pun, permulaan ni mudah-mudahan sikit sebanyak kan. Yalah, Safi pun Allah sayang Safi kan. Allah beri nikmat, umur muda lagi. Tapi kalau orang kat luar mungkin fikir umur Safi mungkin dah 30 lebih. Bukan sebab apa? Sebab kayanya, terkenalnya, banyak duitnya, kereta mewahnya, rumah besarnya. Semua hadiah daripada Allah. Hadiah yang sangat besar. Jadi muda-muda lagi, umur belasan tahunnya dah jadi orang kaya dah Allah beri. Jadi Safi dah ada semua dah. Tak ada kurang hidup Safi dah. Tak ada kurang apa. Ada mak ayah yang baik. Ada mak ayah yang sayang Safi, yang sangat baik, sempurna. Ayah Safi yang sangat baik, mak. Adik Safi yang baik, baca Quran, baik, pakai tudung sempurna. Safi ada semua dah, sempurna dah. Tak ada apa kurang. Jadi tinggal apa lagi? Yang saya sendiri dan Safi juga, kita berusaha dekat pada Allah SWT. Dan memang orang sebenarnya, kita kalau kita peduli niat orang ni memang tak boleh tafsir. Walaupun tengah perang kan, seorang sahabat tengah perang, kemudian dibunuh. Muka Nabi masam. Nabi merah, muka Nabi merah padam. Marah. Sebab marah, sebab dia kata orang tu tak ikhlas. Tadi tengah perang, tadi dia pukul kita, tiba kita nak bunuh dia, dia mengucap pula, kau ni tak nak mati, mengucap tengah perang. Memang nampak sangat tak ikhlas. Itu pun Nabi kata, kamu dah belah dada dia, kamu dah periksa hati dia. Jadi orang yang menafsir ikhlas orang lain ni berusaha salah. Kita tak boleh tafsir ikhlas mana-mana orang kan. Jadi apa segala tanggapan orang pada Safi atau semua tu tak penting. Tapi apa sebenarnya diri kita, di Safi sendiri, saya sendiri, apa usaha kita untuk dekat pada Allah, dan Allah tahu. Sebab tu kita kena berusaha. Safi pula ialah usahawan yang berjaya, yang meniaga, yang hebat. Untuk tu
Safi memang orang yang mesti sangat berdisiplin kan. Kalau tak boleh jadi orang kaya hebat kan. Berdisiplin, sangat banyak berjuang, banyak pengorbanan, tidur pun kurang, makan kurang. Seperti itu juga Safi, kita berusaha untuk dekat diri pada Allah. Dekat diri kena berusaha keras, berusaha payah. Nikmat agama ni kita akan rasai bila kita tinggalkan dunia. Satu hari nanti kita akan mati tinggal dunia. Tak ada orang yang kekal dalam dunia ni. Semua akan pergi. Kita pun tak tahu satu hari. Mungkin malam ni malam tak akhir saya pun tak tahu. Betul. Dan mungkin malam tak akhir Safi siapa-siapa. Kita pun tak tahu. Jadi insya-Allah saya doa Safi panjang umur, sihat. Umur sampai 100 tahun dalam sihat, kebaikan, keberkatan. Tapi boleh bantu ramai orang baik macam Safi, biar umur panjang, boleh buat dakwah, boleh hidupkan Islam. Jadi Safi banyak kerja kita nak buat. Safi kata tengok orang-orang kilang-kilang yang bukan Islam, kesian dia. Hari-hari mereka baik-baik, bukan jahat. Lebih baik daripada kita. Betul. Tapi kalau dia mati tanpa iman, dia akan jadi orang yang paling rugi dan malang sekali. Kita tengok orang mati tak makan, tak minum, kita sedih, kita kesian, kita bagi dia makan. Nabi bersebut kita kenyang, jiran lapar, Allah tanya di akhirat. Tapi kalau orang mati tanpa iman, dia akan mati, dia akan masuk neraka buat selama-lamanya. Jadi Safi bertuah beruntung. Saya percaya Allah tak pernah salah pilih. Allah beri kita Islam ni tak ada salah. Tak ada tersilap, betul, tepat. Kalau orang bagi anugerah mungkin silap. Tapi Allah bagi mesti tak silap. Allah bagi tu dah betul, tepat. Ya Allah beri Safi Islam, bagi iman, supaya Safi, saya, kita semua dapat dekat pada Allah. Banyak usaha nak buat. Jadi sebab itulah antaranya kita kena bantu semua kawan-kawan kita supaya makin dekat dengan Allah, makin ingat Allah. Betul. Kita tak paksa sesiapa berubah, tapi kita nak buka jalan untuk kawan-kawan kita yang lain semua sekali dapat duduk dalam kebaikan, dapat jaga solat, nikmat. Dan itu Safi, kita kena siasat itulah macam Safi tadi, sayang mak ayah, doakan mereka, rindu mereka, jaga mereka dengan baik. Saya sendiri saja share mak saya selalu sebut kat mana-mana. Mak saya meninggal masa saya pergi dakwah jauh, mak saya sakit. Dulu susah, sekarang sikit lah, bukan senang, ada rezeki daripada dulu lebih sikit. Jadi bila mak sakit, saya pun tiba-tiba hari tu saya nak balik, mak saya telefon. Saya tengah buat keluar 40 hari Safi. Saya ke Jemaah tu, tiba mak telefon. Mak kata kalau Ebit balik, Ebit nak derhaka. Mak tak maafkan Ebit. Saya kata kenapa mak? Ebit dulu ada orang sayang kita, sekarang kita sayang orang lain. Mak saya suruh teruskan dakwah tu, jangan balik. Saya pun nangis, saya kata mak letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Hari tu saya rindu mak saya. Kata kenapa lah masa mak saya ada, saya tak cium-cium pipi dia, tak cium dahi dia, tak cium tangan dia. Saya kata mak letak pipi mak kat telefon, Ebit nak cium. Saya cium-cium telefon Safi. Umur dah 31, masa tu sekarang 34. Mak letak pipi mak kata yang Fimi nak cium. Mak letak tangan mak kata Fimi nak cium. Saya betul-betul rindu nak cium mak saya hari dia tu. Dan saya kata kalau mak saya di depan saya nak pegang kaki dia, saya nak cium kaki dia. Jika saya terus dakwah, tiba ada orang hantar ni, kata mak ustaz dah sakit teruk, nazak, saya pergi hospital sampai jauh. Mak dah terbaring lah. Doa ya Allah tolong bangunkan mak saya, bangunkan mak saya. Jadi mak meninggal. Itulah hari yang paling berat dalam hidup saya. Untuk tu Safi, hargai mak ayah kita, dan keinginan mereka pasti yang paling kuatlah hati mak ayah Safi. Saya doa Safi, dia sayang Safi, dia tak akan beri tekanan, dia tak akan beri perasaan. Tapi Safi tahu, jadi membahagiakan mereka tu nikmat yang sangat besar. Allah Maha mengetahui setiap pengorbanan kita. Mudah-mudahan Allah terima. Jadi Safi begitulah. Macam mana Safi? Nak apa? Sebab tu saya bisnes pun saya utamakan diorang. Ikut hati saya malas nak bisnes Ustaz dah orang kata kalau boleh nak tutup je IG, Facebook, nak diam je. Guna untuk kebaikan lah. Yelah untuk kebaikan lah, tapi saya banyak kuat sebab diorang. Sebab bagi saya nak bantu. Sebab dulu kakak saya dia gunakan kereta kancil dia untuk hantar saya pergi sekolah asrama penuh dekat Kuantan. Walaupun gaji dia 1,500, dia terpaksa bayar kereta kancil dia 300. Saya lupa, saya ingat lagi. So, jadi saya ada perjuangan saya yang saya nak balas kepada adik-beradik saya. Sebab saya ingat lagi Nabi kata bantu adik-beradik dulu, bantu orang luar. So dapat dua, macam mana? Dua pahala kan. Satu silaturahim, satu betul. Kalau kita bantu orang luar dulu tapi adik-beradik kita tak abai, macam mana Ustaz? Kena macam mana? Kita akan kena balik kan. Dia jadi macam tak berapa nak okey sikit lah kat situ lah, tak cantik sikit lah. Jadi saya memang nak bantu keluarga saya, bantu stokis. Saya ada perjuangan saya sendiri, saya ada target saya sendiri, yang mana saya sekarang ni orang kata saya tak cari hidayah ke, tapi tak perlu kot saya nak update kat FB apa saya buat, dekat IG apa saya buat setiap malam apa semua. Bagi saya benda tu saya tak nak, sebab saya pernah kena Ustaz. Saya pernah kena zaman saya hijrah. Bila kita buat benda tu, orang bash kita balik. Jadi saya tak nak ulang benda yang sama. Kalau one day saya hijrah sekalipun,
Orang nak panggil saya, TV nak panggil saya tak nak. Sebab saya dah kena dulu. Saya tak nak. Saya tak nak. Kau cakap marketing lagi. Saya tak nak. Saya memang tak nak. Kalau biasa nak diam, saya nak macam biasa. Biar orang kata syarikat pun dah autopilot masa tu. Apa semua saya nak diam. Saya tak nak. Dan memang saya punya impian, memang saya kalau boleh saya nak duduk dekat Mekah. Memang tu impian saya, nak apply visa. Dia visa kan saya lupa kat sana kita boleh jadi duduk ke bayar berapa setahun berapa tu kan. Kau biasa nak meninggal kat sana. Sebab saya memang nak tinggalkan, bukan nak tinggalkan Malaysia, kata Malaysia ni jahat tak. Sebab saya nak dekat kat sana. Sebab kat sana lain ustaz, rasa nikmat iman tu lain, rasa keadaan lain, kita rasa nak solat tu seronok. Beramai-ramai pergi berlari-lari nak pergi solat jemaah apa semua everything kan. Jadi bila kita balik je Malaysia, saya pernah pergi umrah, saya balik je KL je, ya Allah lihatnya. Nak pergi ni banyaknya betul dosa-dosa kat Malaysia ni. Saya rasa macam ya Allah rindunya nikmat kat sana. Rindunya nak pergi sana lagi. Bilalah waktu kau nak izinkan aku dengan keadaan aku macam ni. Tapi itulah Allah alam, kadang kita niat pun dah dapat pahala. Saya selalu sebut benda yang baik. Daripada dulu, saya zaman sekolah sampai sekarang, saya selalu sebut benda yang baik. Bukan saya sebut tu maksudnya, sebab bagi saya satu perkataan itu, pemikiran itu adalah doa. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap tu semua doa. Jadi saya selalu cakap benda yang baik. Saya selalu akan cakap, saya akan ada rumah banglo nanti. Saya akan selalu cakap, okay, nanti saya akan jadi kaya apa semua, duit berapa juta. Dan nanti one day aku insaf. Aku akan buat persatuan maknya. Aku nak pengen maknya yang mana melacur ni apa semua ni. Kerja kat situ, kerja kat company aku, dibayar gaji apa semua, dia sediakan tempat tinggal. Lepas tu ada rumah anak yatim. Saya selalu sebut, saya selalu niat, tapi saya tak pernah update pun kat Facebook atau IG. Benda yang saya selalu cakap kat staff saya, aku nak macam ni nanti, aku nak macam tu nanti, one day aku nak macam ni, aku nak ada yayasan aku sendiri, aku nak ada beasiswa aku sendiri, yang mana aku bantu agama aku. Jadi benda tu kadang-kadang kita sebut ustaz, kebanyakan apa yang saya ada sekarang adalah apa benda yang saya sebut 2-3 tahun dulu. Apa yang saya sebut 3 tahun dulu, masa saya umur 16, saya start bisnes saya nak jadi jutawan kosmetik. Saya ingat lagi, jutawan kosmetik. Akhirnya tercapai impian tu. Lepas tu teringin nak beli rumah, orang kata nak beli kereta cash. Saya ingat lagi masa saya mula start belum bisnes umur 19 tahun, teringinnya nak beli kereta cash. Boleh ke nak beli kereta cash? Tapi apa yang saya selalu amalkan setiap pagi bangun, selawat 10 kali kat Nabi. Lepas tu kakak Al-Fatihah kat diri sendiri, kat keluarga, ibu bapa. Lepas tu kat seluruh umat Islam. Tu yang saya selalu amalkan daripada dulu sampai sekarang. Walaupun saya maknya, itu benda yang saya tak pernah tinggal. Bangun tidur tu benda perkara pertama saya ingat. Dan memang rezeki sangat murah. Lepas tu kita sedekah apa semua everything memang sangat murah. Kalau macam arak ke apa, saya memang elakkan. Sebab bila kita saya pernah dulu Ustaz masa masuk kelab, okay, contoh pemborong nak order ni, Akhi Safi saya nak BN ni 300,000. Saya minum arak malam tu, esok dia tak jadi. Seminggu tak jadi. Saya kata saya tak dapat saya nekat tak minum. Sampai sekarang. Jadi benda tu lancar. Bila dia kata okay, nak baik, esok dia baik in. Sekarang awal tau. Saya bangun tidur dah baik in dah. Cepatnya kata baik in. Dia jadi pemudah tau. Memang arak tu dia akan menyekat rezeki. Itu apa yang saya pengalaman saya sendiri. Ya, apa ni? Maksudnya betul lah tu Mas Safi cakap tu. Maksudnya dia rezeki ni, Ustaz saya kata rezeki sama dengan pendapatan kita, campur pahala, campur rahmat Allah. Rezeki sama dengan gaji atau pendapatan campur pahala, campur rahmat Allah. Ini yang ramai orang yang biasa, macam Safi cakap tu betul lah. Ramai orang kejar rezeki sama dengan dia tulis apa? Dia tulis cuma dia gaji je ataupun pendapatan dia. Jadi yang hilang ialah keberkatan tenang. Dan keberkatan tenang ni ada kata apa, mungkin sebab dengan dosa ni rezeki kita hilang. Apa yang patut kita punya tak dapat. Betul. Yang ada boleh jadi hilang. Macam tadilah sebab arak, dosa dia hilang. Dan mungkin kita lawan mak ayah, rezeki tu hilang. Ataupun mungkin dia datang tapi dia datang tanpa tenang. Dalam Quran kata waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Masa berpaling pada peringatan Allah, Allah sempitkan hati dia. Dan Allah buat macam mana tu? Allah cabut sampai mungkin kita ada apa yang kita pernah dapat, tapi dalam macam sama Allah sempitkan hati kita. Kita rasa sedih, rasa macam ada yang kurang. Jadi Safi saya rasa takut kalau saya meninggal dalam keadaan yang macam ni.
Tu je saya rasa. Saya tak, benda lain tak ada macam masalah ke apa. Benda tu saya tak fikir tau Ustaz. Sebab saya fokus. Jadi saya fokus apa saya target, saya fokus. Jadi apa yang Ustaz cakap tu betul. Saya cuma fikir selalu sebelum nak tidur malam, saya fikir, ya Allah, bagilah aku kesempatan hidup lagi esok. Kukutlah esok hidayah tu sampai, apa yang mak ayah aku doa itu mustajab sampai kepada aku. Kadang orang kata yelah hidayah kena cari, betul, tapi kadang-kadang datang juga daripada doa orang yang mustajab apa semua kan. Jadi benda yang tak tenangkan saya tu je. Saya takut esok saya tak hidup dah. Sebab tu setiap sekali saya tidur, saya akan mengucap, kata ya Allah berilah kesempatan untuk aku hidup lagi esok. Tu je yang selalu saya setiap malam yang merusingkan saya. Kadang-kadang saya akan menangis, saya akan sedih, saya kata ya Allah sampai bila nak macam ni? Sampai bila aku nak uji aku macam ni ya Allah? Aku nak rasa nikmat iman yang aku hijrah dulu. Tapi aku takut ya Allah kalau aku hijrah orang cakap aku pedungang agama balik. Tu benda yang menjadi trauma pada saya Ustaz. Sebab 2 bulan saya makan ubat gila Ustaz. 2 bulan. 2 bulan. Jadi memang begitu Safi, kita sebenarnya kita memang orang akan cakap pada kita dan kita rasa berat. Tapi sebenarnya yang kita perlu fikir, apa nak cakap pada kita tu tak penting. Tapi walaupun kita rasa berat, kita seingat ni apa yang Allah nak pada saya tu yang penting. Selalu cakap pujian orang, penghargaan orang, kejian orang, memang rasa berat, sangat berat rasa sakit. Tapi Safi kena belajar macam mana? Maksudnya kena tinggalkan sekejap, apa maksudnya dunia begitu, kita dekat pada Allah, mungkin pergi lama sikit mungkin kan, mungkin bukanlah tinggal buat selama, mungkin 3 hari, 10 hari, 40 hari macam orang keluar tabligh tu kan, lebih kurang begitu, 10 hari, 40 hari. Kemudian bila pergi begitu panjang sikit, bila kita tinggal sekejap, kita rasa apa tau, kita rasa tenang yang amat sangat. Dan kita tak dengar cakap-cakap orang lain, dan tu buat kita kuat dalam hidup. Sebab orang cakap memang tak berhenti kan. Kalau kita ikut orang cakap ni tak habis-habis. Sekejap orang begini. Masyarakat ni, yalah kadang-kadang salah kita juga kan. Kadang bila apa-apa kita buat tu salah, dan benda tu umum orang pun cakap begini. Macam-macam jenis manusia. Tapi sebenarnya apa pun, kita siasa ingat kita buat ni untuk Allah sayang. Jadi kalau fikir nak hijrah Safi kan, nak terus ni, kita terus buat. Maksudnya kita, macam Safi buat dulu tahniah, Safi dah jadi macam legend lah masa tu. Jadi contoh bukan kat mana, seluruh dunia. Kesilapan saya masa tu, saya jadi jam. Jadi macam, ya Allah, takkan masa tu saya cakap macam kalau aku beritahu satu dunia sekalipun, orang takkan cakap aku betul. Tak guna untuk memberitahu semua orang. Cuma masa tu saya rasa macam kecewa, sedih. Saya selalu salahkan diri sendiri. Kata ya Allah, aku salah apa? Kenapa aku diuji macam ni berat sangat ya Allah, aku tak sanggup. Memang Allah memberikan ujian yang kita boleh pikul. Tapi masa tu saya seorang, saya depres, makan ubat gila 2 bulan. Lepas tu kena pergi kaunseling seminggu sekali, jumpa doktor tu semua, doktor pakar psikiatri dekat Glen Eagle. Jadi masa tu saya macam dari 2 benda tau. Solat macam biasa, tapi saya akan menangis. Saya kata, kenapa hidayah ini datang dengan ujian yang sangat berat? Memang untuk istiqomah saya faham, tapi saya memang masa tu saya tak tahu Ustaz nak buat apa. Macam di luar mati mak, di dalam mati bapak, saya tak tahu. Saya jadi macam, aku buat ikhlas kerana Allah, aku hijrah, aku nangis tengah malam, solat tahajud sampai 10 rakaat. Kodok semua solat-solat lama dulu yang aku tinggal dulu. Zikir aku tak pernah tinggal, apa semua. Mutaqah hadis semua aku baca. Solat sunat subuh tu, Ustaz, kalau saya tertinggal, driver saya lambat hantar kawan PAUD yang teman lelaki saya tu, saya akan menangis sampai tengah hari. Sebab saya rasa ruginya, ya Allah, aku tak dapat solat sunat 2 rakaat tu. Sebab solat sunat 2 rakaat sebelum subuh tu paling power. Aku kata nikmatnya lebih besar daripada seluruh dunia. Betul kan? Jadi saya jadi tekilan Ustaz. Sampai tahap macam tu nikmat yang saya pernah dapat, nikmat iman tu. Kita rasa macam sedih bila tertinggal je solat subuh tu sebelum solat qabliyah kan, sebelum subuh, solat sunat sebelum subuh tu. Kita rasa sedih sepanjang hari tu. Walaupun kita solat macam biasa, sampai malam sebelum nak tidur, masa berdiri, tekilannya aku, kenapalah aku tak dapat tadi, apa salah aku, dosa aku hari ni sampai aku tak dapat kau tak panggil, kau tak jemput aku ke masjid kau untuk aku tunaikan solat tu. Itulah yang saya ingat lagi. Macam Safi kan, macam berniaga, Safi berniaga kalau Safi lagi pakar lagi. Dia ada jatuh bangun naik dalam berniaga. Betul. Jadi kalau kata 1000 kali jatuh, 1001
bangun lagi. 2000 kali jatuh, bangun ke yang 2001 kali. 3000 jatuh, orang motivasi cakap kan, 3000 jatuh, 3001 kali. Memang begitu. Sebab tu Nabi pun dah tahu. Nabi sebut, setiap kali kita buat salah, kita bertaubat sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Tiba-tiba kita entah macam mana keadaan iman, ujian kita terjatuh, kita cepat-cepat balik. Jangan tangguhkan, cepat-cepat bertaubat nasuha lagi. Tiba-tiba kita tak nak buat, tapi hamba tu lemah. Allah sendiri sebutlah hadis tu, hamba ku lemah, dia terjatuh lagi. Dia terbuat lagi, minta ampun lagi. Setiap kali kita kata, ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Allah sudi maafkan dosa kita walaupun sebanyak buih dalam laut. Saya cakap untuk dia saya banyak dosa. Kalau untuk Safi, saya cakap untuk hati saya sendiri. Allah sudi maafkan. Setiap kali kita buat silap, buat dosa, apa pun kita buat, Allah maafkan kita. Setiap kali satu hamba buat dosa, buat salah, Allah kata, wahai hamba aku, mari pada aku nak maafkan kamu. Kita tengah maaf, contohlah kalau kita pada pagi dan petang kita buat salah, berzina lah kata pagi dan petang. Sampai petang, dalam keadaan kita buat salah, benda dosa, Allah kata, wahai hamba aku, mari kat sini aku nak ampunkan kamu. Setiap kali kita buat salah, Allah sayang kita. Dia tak pernah lupa kita. Seorang ustaz saya kata apa? Selalu dia sebut perkataan, dia selalu gurau-gurau sampai satu perkataan dia nangis. Ustaz Afrika. Dia selalu rap-rap tapi satu perkataan dia nangis. Dia kata, when you remember me, I remember you. When you forget me, I still remember you. Masa kita ingat Allah, Allah ingat kita. Masa kita lupa dia tetap ingat kita. Kita duduk sini Safi sekarang, Allah tengok kita. Dia pandang kita, dia sayang kita, dia sayang Safi. Dia tahu apalah hati Safi. Dia beri Safi Islam memang sebab dia sayang. Dia nak Safi dekat pada dia. Allah betul-betul sayang kat Safi. Dalam kata lain, dia sayang kita lebih. Kalau Safi rasa ayah Safi sayang Safi, mak Safi sayang Safi, sebenarnya Allah yang sayang Safi. Allah yang beri rasa sayanglah hati ayah mak Safi itu daripada Safi. Dia yang pinjamkan rasa tu. Dia yang pinjamkan mak ayah tu. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Safi maksudnya kita mula jangan jaga solat 5 waktu. Lepas tu nanti perlahan-lahan cik-cik majlis ilmu tambah lagi. Safi dah banyak buat kebaikan, saya tahu. Tapi dalam masa yang sama kita berusaha jadi hamba Allah yang baik. Safi macam kat Malaysia ni kira terkenal. Jadi orang pandang setiap apa Safi buat. Jadi setiap apa yang Safi buat, kita tak perlu nak dengar apa orang cakap. Tapi kita sentiasa berusaha memberi contoh yang baik. Kalau itu pun nak pandang negatif, tak penting. Sebab dia pun tak bagi kita makan minum, dia pun tak ada buat kacau kita punya, dia tak jaga makanan kita. Yang hadap kita makan, yang hadap makanan kita Allah. Kita jalan, kelipar mata kita yang jaga tu Allah. Kita tidur, jantung kita yang pam jantung kita Allah. Dia jadikan siang, bangun pagi esok siang, lalu hidup lagi malam. Dia layan kita dalam dunia macam raja permaisuri. 24 jam sayang kita Safi. Jadi tak penting, takkan kerana orang yang tak siapa-siapa kita nak tinggalkan Tuhan kita yang sayang kita. Kerana kata-kata orang kita nak tinggalkan Allah yang jaga kita daripada dulu. Saya kalau Allah tak kutip saya Islam, saya tak tahu apa saya sembah sekarang. Kalau Allah tak beri saya hidayah, entah apa hidup saya sekarang. Mungkin sebab doa atuk nenek Safi, mak ayah Safi, Allah beri Islam kat saya. Safi orang baik, Allah sayang Safi. Allah sayang Safi, Nabi sayang kat Safi. Sahabat-sahabat lu sayang kat Safi, berjuang, berdoa. Selama ini jadi kita dapat hidayah. Jadi kita kena berusaha melangkah. Safi terus memberi contoh yang baik. Maksudnya kita terus menjadi tak apa. Orang nak kata apa tak penting. Biasalah yang komen pun kadang anak-anak remaja-remaja, budak-budak muda kan, budak muda lagi. Mereka pun dunia macam ni dia nampak, dia begitu. Dia cuma nampak yang zahir begitu. So mereka cuma cakap berdasarkan yang zahir. Tapi bila saya jumpa Safi, saya kenal. Saya faham. Maksud bukan saya faham pun, saya pun tahu macam mana dulu hidup saya. Jadi Safi orang baik. Tapi kita kena terus melangkah. Mulakan langkah yang pertama dan terus melangkah. Kalau terjatuh, cepat-cepat bangun semula. Jatuh cepat bangun. Macam meniaga, Safi ada semua ilmu tu dah. Jadi kita manfaatkan dia untuk agama. Dalam meniaga orang nak kata apa pun, Safi tu berniaga perlu sampai sekarang. Istiqamah setiap hari. Seperti itu juga dalam amal agama, dalam berjuang, berdakwah, berhijrah. Apa orang nak cakap biar. Allah yang beri pahala. Orang nampak tak nampak tak penting, bagi pahala tu Allah. Jadi kena mula Safi. Safi contoh kalau Safi mula makin ramai masya-Allah dengan sahabat-sahabat yang lain. Bukan kita nak suruh semua orang berubah, nak bertukar. Tak, bukan. Safi pun faham kan. Cuma kita cuma nak bawa kawan-kawan kita dia dapat jaga solat. Macam saya buat program contoh program dengan Mak Ika semua tu kan. Saya cakap kat dia orang, saya tak nak siapa-siapa, bukan nak ubah sesiapa, nak kena jadi macam ni, tak. Kita nak semua orang dekat dengan Allah. Mak Ika saya cakap nak dekat dengan Allah. Supaya dapat jaga solat awal waktu tu je. Sebab ramai-ramai kadang kita dapat suasana bukan nak dapat sembahyang Jumaat 5 waktu, sembahyang tahajud. Mak Ika tu memang sedia solat ustaz. Sebab saya memang saya keluar dengan dia tiba-tiba dia tukar baju. Tadi pakai jubah umpan, dia pakai jubah pula dia solat.
Kira tak apa saya jadi imam lah. Saya jadi imam lah saya kata. Ya memang okey. memang Ingat saya lagi? jumpa, memang dia baik, dia kata dia dia jaga berusaha solat. jaga solat. Cuba Jadi juga. kita bawa semua ni kepada jaga solat dulu. Siapa-siapa. Jadi mudah-mudahan Safi kan, anak-anak muda kat luar sana kan pun ramai ni. Moga Safi jadi contoh yang baik. Nabi kata bangsa menunjukkan satu kebaikan dan orang lain mengikutinya sampai kiamat. Orang yang mula-mula tunjuk tadi, pahala saham Safi tak berhenti. Kat akhirat Allah kata, Safi awak dah 1,000,000 kali haji, 1,000,000 kali puasa, 1,000,000 kali khatam Quran, 1,000,000 kali buat ni, hafal Quran, baca sembahyang tak berhenti-berhenti. Ya Allah, mana ada dulu biasa-biasa je. Maka dia beritahu, ingat tak dulu kamu jadi contoh yang baik, kamu tunjuk contoh yang baik pada masyarakat begini-begini, sampai kiamat sumpah pahala tu dapat kat Safi. Mak ayah Safi pun setiap ayat Quran Safi baca, mak ayah akan naik satu tingkat demi tingkat dalam syurga. Saya baca alif lam mim, naik satu tingkat. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setiap ayat baca, Safi pun apa surah Luqman kan. Setiap ayat kita baca, mak ayah akan naik tingkat demi tingkat dalam syurga. Tempat takhir kita ialah tempat takhir bacaan Quran kita. Safi, yang ramai anak-anak muda zaman sahabat dulu. Nasib saya pandai baca Quran. Alhamdulillah, saya dengar Safi baca Quran. Safi hantar baca Fatihah kat saya tu, saya dengar sedap, baca pandai, saya baca. Sikit-sikit tu biasalah kan. Tanya saya pun tak pandai juga, orang tegur-tegur sekitar memang kalau bukan kata Safi, cek saya baca pun teruk juga. Cina mu'alaf, kenalah maafkan kan. Cina mu'alaf, teruk juga baca. Nama je ustaz ceramah, saya baca teruk juga. Telah belajar juga ni, malas juga kadang. Tapi sama je, sebab tu saya ingat ada budak-budak dulu, ada seorang sahabat kecil-kecil lagi. Nama dia nama dia Bashir radhiyallahu anhu. Bashir ni kecil lagi, 4-5 tahun. Dia sayang bapak dia, mak dia mati syahid. Malam-malam diikat baju dengan bapak dia. Dia bangun-bangun pagi, dia tengok baju dia tu, dah terkoyak. Dia bangun cari ayah, dia cari. Sekali dia tengok bapak dia dah berjuang jalan Allah, mati syahid. Jadi yang jaga dia Nabi, para sahabat. Orang dulu berjuang untuk agama, berjuang dengan jiwa raga dia, dengan sayang pada agama. Semua orang sayang agama. Saya fikir pemuda-pemuda lah, 23 24. Belia remaja, pemuda-pemuda yang hebat. Jadi Safi orang yang hebat. Jadi kena jadi contoh untuk orang lain. Mudah-mudahan. Yang penting kita diri kita sendiri, kita dekat dengan Allah SWT, jaga sembahyang. Saya ingat ada seorang sahabat nama Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far ni dia nama Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Dia umur 33 tahun. Umur 33. Jadi dia bila bangun je, dia pergi perang Muhtah, dia berlawan dengan musuh, tangan kanan dia kena potong. Dia pegang tangan kiri dia kena potong. Last sekali kena pada belakang, dia mati syahid. Nabi pergi ke rumah dia, isteri dia masak sedap-sedap. Anak-anak dia pakai baju cantik. Tak sabar nak tunggu ayah balik. Sekali tunggu, ayah tak balik. Yang hadir siapa dia? Tengok Nabi SAW. Nabi SAW, dia pun nangis. Tengok Nabi SAW, anak-anak dia nangis peluk Nabi. Isteri tanya, Rasulullah, macam mana dengan Ja'far, dia mati syahid? Nabi kata, Ja'far mati syahid. Jadi agama sampai pada kita dengan pengorbanan, perjuangan orang-orang dulu, dengan darah, air mata orang dulu. Jadi dia dengan susah payah. Nabi SAW lahir, ayah tak ada. 6 tahun mak Nabi SAW meninggal dunia. 8 tahun datuk Nabi meninggal. Lepas tu Nabi buat dakwah, kena pulau kat lembah Abi Talib, 2 tahun 6 bulan. Hari-hari Nabi tengok sahabat ikut Nabi mati kena bunuh. Keluarga Yasin, Sumayyah. Lepas tu 2 tahun 6 bulan sampai makan daun-daun, bibi pecah. Balik tu 2 orang meninggal serentak. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, isteri Nabi, Ummul Mukminin. Habis dia kaya, seluruh harta dia habis pengorbanan untuk Nabi. Balik meninggal baju bertampal-tampal. Dia bertampal-tampal dia punya. Baju dia bertampal-tampal. Bertampalkan dengan daun dengan apa saya lupa. Baju tampal-tampal betul. Lepas tu Isra Mi'raj. Lepas tu Abu Talib pun meninggal. Habis tu dia pergi ke Taif. Pergi Taif kena baling batu dekat 10 km berdarah-darah. Orang baling batu. Macam habis semua hidup. Dia dengar doa Nabi riwayat Bukhari. Nabi kata, "Ya Allah, kepada siapa Engkau letakkan aku? Adakah pada orang-orang Mekah yang hina aku, yang buat jahat pada aku, atau pada orang-orang Taif yang baling batu pada aku begini-begini?" Sabda Nabi, doa Nabi lebih kurang maksudnya, "Ya Allah, aku tak pedulikan semua itu.
Dah habis semua, Nabi kata, ya Allah, aku tak kisahlah semua tu. Yang aku takutkan ialah kemurkaan Engkau. Ya Allah, janganlah marah pada aku. Yang paling kita takut dalam hidup ni apa dia, Safi? Kita takut Allah marah pada kita. Yang aku harapkan ialah keredaan Engkau. Habis seluruh hidup Nabi, keluarga, isteri pergi, pakcik pergi, harta habis, miskin, terbaling batu. Dia kata, ya Allah, saya tak kisah semua tu. Yang saya takutkan kemurkaan Kau. Yang saya harapkan keredaan Kau. Itu doa. Nabi doa pula, ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, beri pada anak cucu mereka hidayah, beri keturunan sulbi mereka dapat hidayah. Beri doa hidayah. Jadi kita pun sama, kita kena faham agama sampai dengan pengorbanan, perjuangan. Nabi sahabat dah tak ada, Safi. Jadi saya dengan Safi lah kena berjuang untuk agama ni. Buat sesuatu untuk agama, hidupkan Islam. Ramai orang, saya pusing kat KL yang baru ni, daripada Ramadan sampai sekarang ada 9 orang masuk Islam, sampai 9. Pusing 9. Seorang pakcik tua 70 tahun, cakap orang putih, duduk Singapura lama. Malam tu dia mengucap minum air kotak. Ikhlas ke tak, pakcik? Saya sangka buruk juga. Pakcik ni betul ke tak masuk Islam. Macam ucap-ucap tu dia macam gitu-gitu je malam tu. Esok saya janji nak ambil. Anak sakit, saya ambil pun dah petang. Saya datang petang ambil dia, ditunggu tepi jalan. Dia peluk saya, dia kata, saya tak nak mati dalam kubur bukan Islam. Saya pun bawa pakcik tu pergi daftar. Esok pagi daftar, masuk tempat belajar. Dia bangun setiap hari 4:30 pagi. Pakcik tua 70 tahun. Sampai petang. Lepas tu petang dia pergi mana pula? Dia pergi belajar dekat Perkim. Dia sampai sekarang, dia jumpa saya, dia peluk saya. Dia kata, kasih ustaz, anak-anak saya buang saya. Sekarang saya tak ada siapa-siapa dah. Saya ada ustaz je. Saya doa kalau Tuhan tanya saya ada hajat lagi. Saya minta supaya kalau ustaz susah esok kat akhirat, saya minta ustaz masuk syurga. Saya pun jadi sedih. Dia tak tahu saya sangka buruk kat dia malam tu. Sangka buruk, pakcik ni tak ikhlas masuk Islam. Sekarang saya tengok dia, saya sedih. 70 tahun dia rajin belajar. Cina dah tua 70 tahun. Semangat belajar. Dia kata, ustaz saya susah nak hafal. Jadi saya nak belajar sampai saya mati. Dia jumpa seorang budak Safi Borneo pula dekat Kuala yang panas. Kelompok keluar kat sana buat dakwah. Jumpa seorang budak muda. Dia jual, ada 2 burger. Dalam burger tu ada dadah. Bawa dia pergi belajar madrasah kat KL. Sekarang dah hafal, jumpa dia, dia peluk saya. Dia hafal 10 juz Quran. Dia kata, ustaz, mak bapak saya dah bercerai. Mak bapak dia bercerai. Jadi dia orang dah ada anak lain. Dia orang tak tengok langsung saya. Saya tinggal dengan nenek saya dah tua. Ustaz saya dah tak ada siapa-siapa dah. Ustaz terima kasih ambil saya. Saya bahagia dapat hafal Quran. Jadi Safi boleh tengok budak-budak ni semua. Saya jadi sayang dia orang. Dulu saya doa semangat tengah berdakwah macam Safi kan. Saya berdoa, ya Allah, nak buat dakwah sungguh-sungguh. 33 saya nak meninggal dunia. 33 tahun nak meninggal dunia. Tapi tiba-tiba bila tengok keadaan anak muda, fikir dia, ya Allah, tolonglah panjangkan umur saya. Berkatkan umur supaya dapat buat kebaikan, dapat buat dakwah, dapat hidupkan agama. Ni Safi yang muda, yang sihat, yang kuat ni. Ni Safi kena sama-sama hidupkan agama ni. Ni itulah Safi ada fikir agama, risau agama, anugerah pada Allah. Fikir risau agama, masih ada sayang pada orang lain, sayang tengok manusia yang lain. Safi pernah keluar jalan Allah. Itu semua kurnia Allah, bukan tak sengaja. Nabi kata 1 hari di jalan Allah lebih baik pada 1000 hari bukan di jalan Allah. Dia kata 1 orang yang keluar di jalan Allah, walaupun dia sebentar, seketika, itu pun dia menjadi sebab dia masuk syurga Allah SWT. Jadi setiap orang ni ada kebaikan dia. Nabi suruh kita cari baik semua orang. Ada sekali satu orang pencuri mati. Pencuri meninggal dunia. Dia terkenal mencuri. Orang tak nak urus jenazah dia, Nabi sahabat pergi urus jenazah dia. Orang kampung tak nak urus, Nabi uruskan dia. Jadi sebelum ke bumi, Nabi tanya, sebenarnya tak tahu siapa tahu kebaikan dia. Sebab malaikat suruh aku pergi. Lebih kurang maksudnya suruh Nabi pergi urus jenazah dia. Rupa-rupanya kebaikan dia semua tak dapat jawab. Dia biasa mencuri, merompak. Tapi malam tu apa dia buat? Dia berubah, dia insaf. Ada jemaah yang berjuang di jalan Allah, yang sedang berdakwah, dia tolong jaga barang di malam tu. Disebabkan itu dia berubah dan hidup dia jadi baik dan dia bertaubat. Allah SWT telah terima dan jadi sebab dia, dan telah jadi sebab untuk dia. Nabi dah tahu ke jenazah dia. Jadi kadang-kadang mungkin kerana kebaikan mak ayah Safi mana-mana, kebaikan Safi kat mana-mana, dan Allah akan kabul dan pilih Safi untuk keluar di jalan Allah. Saya percaya Safi satu masa mungkin akan pergi berdakwah kat Amerika, pergi Rusia, pergi China, Singapura, kat Malaysia, anak muda kat Malaysia. Jadi siapa lagi nak bangunkan mereka? Saya tengok sedih hari-hari. Mereka semua anak muda baik-baik. Saya selalu tunggu depan. Sekarang dengan Azam, kami pukul 3 pagi tunggu depan liquid tu kan. Tunggu kat depan. 3 saya pun salam dakwah. Ada sekali jumpa budak 8 orang, badan bertatu semua sekali. Bertatu. Yang muka paling jahat kita cari. Biasanya yang paling jahat tu dia baik, dia rindu lama tak dengar. Cakap, adik baik, Allah sayang. Taklah ustaz, kami jahat, kami minum arak. Dia kata, kami main judi, bagi mak makan, kami ni setan. Tak, adik semua baik, Allah sayang.
Taklah kami jahat Ustaz. Allah sayang. Adik gini je, balikkan sembahyang subuh, jangan tinggal Saya peluk dia nak balik. Dia kata, Ustaz, macam kami Tuhan maafkan. Bukan setitik Arab 40 hari Tuhan tak terima. Tak boleh sembahyang Tak apalah dia, Allah baik, pengampun, Allah sayang awak. Dia balik sembahyang subuh betul ke Ustaz, macam kami Allah maaf? Saya suruh dia ulang. Cakap, ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat. Cakap tu je, ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat, Allah maafkan. Macam tu je Ustaz. Senang je Allah maafkan. Baik Allah. Kita je yang susah nak minta maaf. Dia ceramah kat Kelang, dia datang dengan ceramah saya. Budak-budak 8 orang tertatu. Itu yang buat sedih. Tapi biasa kali jumpa anak muda dia semua baik-baik. Semua dahagakan, dia tak dibimbing. Masa saya dakwah pun, masa saya kurus pun macam-macam. Saya jumpa orang dengan latar belakang. Orang kata, yelah keburukan masing-masing kan. Jadi kat situ pun kita boleh belajar. Banyak benda kat situ sebenarnya Ustaz. Seronok lah memang saya. Seronok. Masa tu memang sangat seronok. Sebab kita tak fikir hal dunia pun. Telefon ni pun. Sampaikan Ustaz saya pernah ingat masa saya dapat nikmat iman tu. Saya tutup radio. Setiap kali bawa masan saya tutup radio. Setiap kali bawa IA, NWIA tu saya tutup radio. Sebabnya saya tak nak dengar radio yang lara. Sebab saya takut dosa. Ingat lagi. Tu jadi nikmat iman tu dia banyak mengubah kita banyak benda Ustaz. Sampaikan benda yang kita rasa macam dia automatik tak, kita rasa takut nak buat tu, nak buat ni. Kita macam kita berjalan pun kita akan tunduk. Tak tengok TV, takut tengok aurat orang apa semua. Bila jalan pun kita tunduk, tak nak macam riak. Lepas tu kita pun jadi start macam tak aktif dekat Facebook, dekat IG. Tu benda kesilapan saya lah yang mana mau buatkan bila yelah macam saya kan saya selalu share tip business, bayar zakat macam mana apa semua. Ramai orang dia tak pernah buat benda tu. Dia sangka untung aku 5,000 aku tak perlu bayar zakat. Sebenarnya perlu bayar. Ramai orang dia ingat kena untung 500,000 boleh bayar zakat. Tak, sebenarnya ramai orang silap kat situ. Jadi saya selalu share. Tapi bila saya keluar ke jalan Allah ni, saya terlupa untuk benda-benda macam tu. Sebab saya busykan diri untuk tu. Tapi saya terlupa satu benda untuk menyelamatkan orang lain. Tu saya punya kesilapan. Mungkin Allah bagi hujan dekat saya. Mungkin saya lupa untuk tarik sedarah Islam saya. Sebab saya ingat lagi apa yang masa saya kuat dakwah Maulana kata dalam satu akhirat nanti. Oh, dia dah share. Saya Ustaz. Dalam dekat maksudnya macam mana akan dalam akhir zaman nanti ke akhirat akan ada satu kaum macam mana Ustaz 73 kaum. 72 akan masuk neraka, satu kaum saja tak akan masuk neraka. Jadi sahabat tanya siapakah satu kaum tu? Nabi kata orang yang menyelamatkan 72 kaum tu lagi. Jadi mungkin tu yang kesilapan saya lah saya rasa kat situ. Sebab saya asyik busykan diri saya nak selamatkan diri saya dulu dengan family saya. Saya terlupa kawan-kawan saya. Mungkin tu benda yang iktibar yang kenapa Allah uji saya. Betul ke hadis tu kan? 73 golongan, 72 dia pergi neraka, satu masuk syurga. Jadi ulama bila orang tanya kat alim ulama, dia huraian dia tanya kat orang soleh. Maulana tanya apa benda sebenarnya maksud dia ni. Jadi Maulana nak ajar kita sangka baik sebab masing-masing golongan yang berdakwah, yang hidupkan agama, masing-masing kita perasan, oh saya lah golongan tu. Ini golongan saya, ni jalan saya, ni tarikat saya, ni jalan saya. Ya semua orang perasan. Jadi Maulana dia ajar apa dia? Siapa orang ni? Orang yang berusaha mengajak orang lain semua sekali dekat pada Allah. Sebab Nabi SAW sayang semua orang. Nabi tak pecah-pecahkan golongan umat ni. Kita satu umat. Kita sebenarnya bukan Melayu, bukan Cina, India. Bukan ada jemaah ni, ada jemaah ni, ada jemaah ni, ada jemaah ni. Itu persatuan, tak salah pun persatuan untuk kita ada disiplin sebagainya. Jemaah ni semua untuk didikan untuk kita. Macam sekolah lah, tak salah sekolah ni, sekolah ni. Tapi satu perasaan daripada kita apa dia? Perasaan umat. Kita satu umat. Kita tak ada beza-beza. Kita sama-sama nak redha Allah SWT. Saya selalu sebut jumpa semua orang Melayu ke, Cina ke, India ke, siapa pun kita jumpa, Melayu ke, Cina ke, India ke, siapa pun sebenarnya, kita ni satu umat. Jadi Nabi saya jumpa kat malam pusing jumpa gelandangan tu kan. Tapi saya kata kat dia orang Melayu ke, Allah sayang Melayu, Cina, India, Buddha, Hindu, Kristian, Yahudi, Nabi sayang semua. Saya tanya, orang kata Ustaz boleh ke cakap sayang semua macam tu? Boleh. Saya tanya, dulu moyang-moyang agak-agak orang Melayu, dulu moyang-moyang mungkin masa tu moyang-moyang kita dulu-dulu yang tak sembah Allah, mungkin sembah semangat pokok dia. Agak-agak Nabi sayang tak? Agak-agak Nabi sayang tak masa tu? Agak-agak Nabi sayang tak? Tuan-tuan sekian, agak-agak Nabi sayang tak? Nabi sayang semua orang.
Nabi sayang siapa saja dalam dunia ni. Jadi Nabi SAW Nabi sayang semua orang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Saya jumpa siapa-siapa kat mana-mana, asal umur pak cik umur 80 90, saya tanya dia apa petua sihat, berkat umur, semua sekali hampir semua pada dulu saya jumpa dia suruh baca ayat ni. At-Taubah 128 129. Nabi pun ada sahabat Abdullah ibnu Auf, ayat At-Taubah 128 129. Jadi jumpa semua amalkan ni. Pakcik tu umur 190 lebih sekarang. Dia saya tanya dia cakap suruh amal ayat ni. Nabi pun dalam sedekah ada satu orang ni dia kena ikat dengan tuan dia. Kena ikat, dia kena seksa semua sekali. Yang biar ajar dia baca Al-Quran ni. At-Taubah 129. Dia baca dan sambil memahami makna dia ingat sifat kasih sayang Nabi dalam surah tu. Kemudian tali yang ikat dia terlepas. Dia dapat selamatkan nyawa dia dan rezeki datang mencurah-curah pada dia. Dia sampai kat Nabi, dia jadi orang kaya. Maksudnya rezeki binatang semua ikut dia. Sampai depan Nabi baca Al-Quran pada dia. Nabi baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighun amrih qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Siapa bertakwa pada Allah, Allah beri wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah beri rezeki yang tak disangka-sangka. Allah buka jalan keluar bagi pada segala musibah. Kalau kita takut pada Allah, kenal Allah, maksud takwa ni kita tunai perintah Allah, tinggal larangan dia. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Allah akan beri jalan keluar pada segala musibah. Besar mana pun musibah, Allah beri jalan keluar. Dan Allah beri rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki tak disangka-sangka ni Allah beri dalam keadaan kita dapat dunia, tapi tanpa kita menghina diri kita atau kita tak korbankan, kita jaga agama kita. Jadi kita baca tu surah Taubah 29. Jadi apa maksud ayat tu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua. Kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua, yang tamakkan kebaikan untuk kamu. Dia Nabi tamakkan kebaikan untuk kita. Jadi kita kena sesi ingat Nabi sayang kita semua. Sebab tu kita kena ada fikir risau agama ni, sayang agama, fikir risau. Jadi kita mulakanlah, mulakan Safi insya-Allah azamlah mula macam mana 1 bulan 1-2 hari keluar jalan Allah, 3 hari ke ataupun dapat 3 hari. Tak apa boleh pelan-pelan 3 hari setiap bulan. Dapat 3 hari pun cukup lah. Yang lain tak apa, teruskan kehidupan macam biasa. Tak boleh buat semua, dia kata jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Safi kira macam paling terkenal lah kat Malaysia ni. Semua sebut nama Safi hari-hari kan. Jadi zikir dan doa. Jadi mudah-mudahan Safi menjadi contoh kepada kebaikan berterusan. Tak apa, siapa nak cakap negatif biarkan. Mulut orang ni dicakap-cakap lama dia diam juga. Yang penting kita buat kerana Allah, terus istiqamah. Kita tak boleh nak tahan siapa-siapa nak cakap apa-apa, kan nak tulis apa-apa zaman sekarang pula. Jadi yang penting kita terus istiqamah, berusaha pelan-pelan. Buat sikit-sikit melangkah, tapi kena melangkah terus bergerak kan. Terus istiqamah. Mudah-mudahan. Ada nak tanya apa-apa tak ada tapi? Tak ada nak tanya apa-apa sebab banyak belajar kau dakwah dulu kan. Jadi banyak benda dah tahu, cuma itulah nak kena mengamal tu balik, nak memulakan langkah, nak membuka langkah tu. Umpama membuka langkah silat tu. Dia sekali start je Ustaz. Dia mesti dia momentum tu boleh naik. Dia sama macam bisnes juga. Maksudnya semua dah ada semua insya-Allah. Mudah-mudahan doa mak ayah Safi yang kuat, saya percaya Safi akan dapat semakin maju dalam agama, bukan saja dunia dan akhirat, berkat, panjang umur dalam kebaikan, disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan Safi kan. So berusaha Safi. Jadi dia kata apa? Terus baiki diri kita, saya sendiri, dan kita niat jadi contoh orang lain. Ingat hadis Nabi, siapa mulakan satu kebaikan, contoh sama sekarang pula ada. Mudah-mudahan sampai kiamat siapa-siapa yang buat, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita juga. So gitu. Kita doa sekian. Alhamdulillah Allah SWT terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami, kasih kami. Terima kasih beri kami dapat kenal Engkau, dapat Islam ni. Ya Allah, kami sangat bahagia. Terima kasih. Terima kasih beri kami Islam dapat kenal Engkau. Ya Allah, kalau kami tak kenal Engkau, tak dapat Islam ni, kami tak tahu bagaimana hidup kami hari ini. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam, beri kami iman. Ya Allah, terima kasih beri mak ayah kami Islam, bagi mak ayah kami iman, beri Islam pada keluarga kami. Ya Allah, Tuhan yang maha baik, maha penyayang tengah tengok kami. Terima kasih kerana temukan kami. Ya Allah, jumpa dengan saudara kami yang baik, Syafiq Ilyas ni. Ya Allah, ya Allah, terima kasih temukan kami semua. Ya Allah, dengan rahmat-Mu. Ya Allah, bila kami setiap hari semakin dekat pada Engkau. Ya Allah, kami semua sama. Kami belum tahu nasib akhir kami nanti macam mana. Kami semua sama-sama sedang berusaha. Ya Allah, bila kami dapat habiskan usia hidup kami dan keadaan keredaan Kau. Kalau ni mungkin hari-hari yang akhir dalam hidup kami mohon Kau maafkan semua segala salah silap kami. Kami bersyukur ya Allah kerana Kau sayang kami, jaga kami daripada dulu sampai sekarang. Kami tak tahu macam mana kami nak cakap terima kasih pada Engkau. Tapi kami sungguh-sungguh cakap terima kasih pada Engkau. Ya Allah, kami bahagia dapat kenal Engkau. Kami bahagia dapat Islam. Ya Allah, maafkan semua segala salah silap kami. Apa sahaja yang kami lakukan selama ni, kami minta maaf, kami minta ampun. Ya Allah, kami minta maaf, kami minta ampun. Ya Allah, ya Allah, minta ampun, bertaubat pada Engkau. Ya Allah, kami sungguh-sungguh bertaubat pada Engkau. Kami minta maaf, kami minta ampun. Ya Allah, terimalah taubat kami semua. Ya Allah, kami pun rahmat kasih sayang. Pandanglah kami, Ya Allah. Bantulah kami untuk dekat pada Engkau. Ya Allah, dengan keikhlasan doa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, alim ulama yang kami sayangi. Ya Allah, bantulah kami semua Islam untuk jadi semakin dekat pada Engkau. Ya Allah, kami sayang semua saudara kami yang Islam. Ya Allah, bagi kami dan semua saudara Islam kami dapat semakin dekat pada Engkau. Ya Allah, kami merayu rahmat kasih sayang Kau. Terima kasih sayang kami. Tolong jaga kami. Jangan biarkan diri kami pada diri kami sendiri walaupun satu saat. Jangan satu saat pun biarkan kami. Kami sangat lemah, Ya Allah. Kami tak daya upaya, kami tak tahu, tak pandai, tak reti, Ya Allah. Kami tak mampu, Ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu nak buat apa-apa. Tolonglah kami, Ya Allah, untuk sama-sama untuk dekat pada Engkau. Ya Allah, tolong kami, Ya Allah. Jangan biarkan kami, Ya Allah. Tolong selamatkan kami seperti satu hari dulu. Kau selamatkan kami, Ya Allah. Teruslah selamatkan kami. Terus selamatkan kami semakin dekat pada Engkau, Ya Allah. Kami tak bahagia, tak gembira melanggar mana-mana perintah Engkau, Ya Allah. Kami tahu Engkau sayang kami, Ya Allah. Terima kasih sayang kami. Beri kami rezeki mencurah-curah, melimpah ruah dalam hidup kami siang dan malam. Kau jaga kami dari dulu sampai sekarang. Kami tahu kami bangun pagi, kami lalui hidup ni semua dengan rahmat kasih sayang Engkau. Kami tidur waktu malam dengan rahmat kasih sayang Engkau. Ya Allah, tolonglah selamatkan semua anak-anak muda Islam kami. Kesumbai baik, Ya Allah. Selamatkan semua anak-anak muda Islam kami. Ya Allah, maafkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, kami tak pandai, Ya Allah. Kami tak reti, Ya Allah. Kami jahil, tak tahu, Ya Allah. Kami selalu lupa, kami lalai, Ya Allah. Kami kalah dengan ujian, godaan dunia. Kami minta maaf, minta ampun, Ya Allah. Ya Allah, beri kami dapat jaga solat kami 5 waktu, Ya Allah. Kami tak nak tinggal solat kami, Ya Allah. Kami nak jaga solat kami sungguh-sungguh. Bantulah kami, keluarga kami dan semua orang kat luar sana, Ya Allah. Anak-anak muda dapat jaga solat, Ya Allah. Banyak anak-anak muda tinggal solat, Ya Allah. Hanya anak muda kami yang kami jumpa, mereka datang solat, mereka tinggal solat, Ya Allah. Tolonglah selamatkan semua anak muda Islam kami. Ya Allah, yang maha baik, yang maha penyayang. Kami pohon rahmah hidayah-Mu buat semua manusia dalam dunia. Mana-mana orang jauh daripada Engkau, dekatkan pada Engkau. Orang-orang yang belum dapat Islam, hidayah mereka dapat Islam. Ada antara kami, Ya Allah, kami berdua, Ya Allah. Ada antara kami, keluarga kami yang belum Islam. Bila hidayah pada semua ahli keluarga kami dapat Islam. Kami sedih tengok mereka baik-baik semua sekali. Beri hidayah pada semua. Kami sayang sangat pada mereka, Ya Allah. Kami sayang sangat pada mereka, Ya Allah. Kami sayang semua ahli keluarga. Ya Allah, kami sangat sayang keluarga kami. Ya Allah, sayangilah keluarga kami. Ya Allah, kami sayang keluarga kami. Sayangilah keluarga kami. Ya Allah, sayangilah keluarga kami. Beri hidayah pada keluarga kami. Ya Allah, sayangilah kami. Sayang anak-anak muda kami. Sayangilah anak muda kami. Ya Allah, kami sayangi sahabat-sahabat kami. Ya Allah, sayangilah sahabat-sahabat kami. Ya Allah, ada orang-orang dalam dunia yang jauh pada Engkau, dekatkan pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah, untuk keluar daripada kesalahan, kesilapan kami. Beri kami dapat dekat pada Engkau. Kami merayu rahmat dan kasih sayang Engkau. Bantulah segala urusan kami. Ya Allah, kami kali pertama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kami. Kami jatuh cinta dengan Nabi. Kami teringin nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami selalu banyak buat salah. Kami tak pandai nak buat dakwah macam Nabi kami.
Kami rindu pada Nabi kami. Ya Allah, dari kecil kami dengar pesan Nabi Muhammad. Kami teringin nak jumpa Nabi kami. Ya Allah, temukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Temukan mak ayah kami, adik-beradik keluarga kami dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi. Kami terlalu jauh daripada mereka. Kami tak berjuang untuk agama. Dulu Nabi sahabat sayang kami, berjuang untuk kami siang dan malam. Sekarang giliran kami untuk sayang orang lain. Ya Allah, kalau ni hari-hari yang terakhir dalam hidup kami mohon kau maafkan dosa-dosa kami. Terima kami, jangan marah kami. Kalau kau marah kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, maafkan kami, sayang kami. Ya Allah, berkatilah Safi Ilyas ni. Ya Allah, keluarga beliau beri kesihatan yang baik, kekuatan. Ya Allah, ziarah rumah. Ya Allah, beliau sangat baik, sambut kami dengan baik. Sediakan makan, minum untuk kami. Sebenarnya beliau sediakan makan, minum dengan kami, berbual dengan kasih sayang. Itu kau rahmatilah hidup beliau, berkati hidup beliau, berkati rezeki beliau, mudahkan hidup beliau dunia akhirat. Beliau mudahkan segala urusan hidup beliau. Dan ya Allah, Engkau beri mak ayah beliau sihat, mak ayah kami semua sihat. Adik-beradik beliau, ya Allah, tambahkan dengan kebaikan, rahmat, kasih sayangmu, rahmatmu. Ya Allah, kami pohon, kami percaya, Allah, kami tahu segala hati manusia dalam genggaman Kau, hati kami sendiri. Ya Allah, tolong pimpin kami untuk dekat pada Engkau. Kami, ya Allah, terima kasih dengan kami, tengok kami. Terima kasih jaga kami selama ni. Terima kasih kerana tak pernah tinggalkan kami, tak pernah lupakan kami walaupun satu saat. Ya Allah, Tuhan yang tak pernah lupakan kami, yang tak pernah lupakan kami walaupun satu saat, satu ketika, setiap masa dengan doa kami, aturkan hidup kami. Kami tak tahu nak cakap terima kasih pada bagaimana, tapi kami sangat berterima kasih pada Engkau. Ya Allah, istiqamah, istikhlas kami atas jalan agama ni. Terima kami semua orang miskin, anak yatim yang susah-susah Kau bantu hidup mereka. Sedangkan yang makan kenyang, tidur lena ada orang susah, Kau mudahkan hidup mereka. Ya Allah, kawan-kawan kami yang sakit, yang sihatkan, yang bersedih Kau bahagiakan, yang ada masalah hidup Kau pemudahkan. Ya Allah, kami semua sama, terimalah kami semua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Terima kasih. Allah sayang. Sedih jadi.